Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurhawa Masura binti Marwan bernombor metrik KBN 210810318. Hari ini saya akan mempersembahkan tajuk Bahasa Kebahasaan A, iaitu tajuk pidato Bahasa Melayu Citra Bangsa Malaysia. Bahasa Melayu indah dan santun, mekar megah di pentas dunia. Jari 10 kemas kususun, mohon bicara dan menyusun kata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Salam apresiasi saudara pengatur majlis. Barisan panel penghakiman penuh berkarisma. Guru-guru seterusnya, rakan-rakan yang sentiasa celik akal minda dan menerus wadah tongkat negara. Sidang hadirin yang dihormati, tajuk pidato saya Bahasa Melayu Citra Bangsa Malaysia. Bahasa sangat luas pengertiannya. Bahasa tidak hanya merujuk sebagai satu sistem linguistik semata-mata, tetapi bahasa juga citra budaya bangsa Malaysia dan fungsi bahasa itu sendiri sebagai alat perhubungan sosial dalam masyarakat. Menurut Pendeta Bahasa Zaba, bahasa merupakan citra masyarakat, budaya, akal budi, jiwa atau roh sesuatu bangsa. Melalui bahasa, orang dapat mengenal sesuatu bangsa atau merujuk kepada sesuatu kebudayaan. Sebagai warga Malaysia, kita seharusnya menghayati dan menghargai bahasa kebahasaan sebagai jiwa bangsa kita dan citra jati diri kita. Sesungguhnya jiwa sesuatu bangsa itu dapat dilihat pada bahasanya. Pada bahasa itulah tergambar etos atau semangat kita sebagai satu bangsa dalam satu lingkungan tanah air yang mempunyai secara bersama. Bicara saya yang pertama, Bahasa Melayu Citra Bangsa Satu Malaysia. Bahasa Melayu merupakan wasilah terpenting dalam menyatukan bangsa Malaysia. Sesungguhnya apa yang termaktub dalam perkara 152 yang menyediakan peruntukan-peruntukan yang berkaitan dengan bahasa Melayu sebagai bahasa kebahasaan. Bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa rasmi kebahasaan dalam perkembangan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka. Bahasa Melayu bukan lagi menjadi milik tunggal pribumi Melayu. Malah bahasa Melayu menjadi milik bersama seluruh warga negara Persekutuan Tanah Melayu. Justru niat murni mendaulatkan bahasa Melayu dapat menyatu padukan kaum-kaum yang terdiri dari kaum Melayu, Cina, India dan lain-lain di bawah satu bahasa. Cuba kita bayangkan bagaimana selepas hampir 55 tahun merdeka jika kaum Melayu hanya dengan bahasa Melayunya dan kaum Cina dengan bahasa Mandarin, Tionghoa ataupun Hongqingnya, dan kaum India pula dengan bahasa Tamilnya sahaja. Maka bagaimanakah kewujudan bangsa Malaysia dapat direalisasikan? Justru jika seluruh rakyat Malaysia tanpa mengira perbezaan asal-usul mendaulatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, maka akan terzahirlah citra dan kepribadian kita sebagai satu bangsa, iaitu bangsa satu Malaysia. Sebaliknya, jika kita mendaulatkan bahasa-bahasa asing, akan terpancarlah jati diri asing. Lantas akan tercacatlah pembentukan jati diri kita sebagai bangsa satu Malaysia. Ayuh, marilah kita berbahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, satu bahasa, satu bangsa, satu nusa dalam merealisasikan wawasan 2020. Mulanya, bahasa yang kita martabatkan itulah yang akan membentuk jiwa kita sebagai satu bangsa. Sekiranya bahasa yang kita martabatkan adalah bahasa kebangsaan, maka yang akan terpancar daripada bangsa kita ialah jiwa kebangsaannya. Jika kita sentiasa memandang tinggi kepada bahasa kebangsaan kita, bersinarlah jiwa kebangsaan kita dan berjayalah membentukkan jati diri kita sebagai bangsa yang bermaruah. Bahasa itu citra suatu bangsa. Akhir kata, yang kurik itu kendi, yang merah itu saga,
Yang baik itu budi. Yang indah itu bahasa. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.